Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, video ni saya nak explain tentang chapter 6, namanya Application of Integration. So chapter 6 ni adalah chapter yang terakhir dalam kita punya subjek ni lah, Matematik Teknik Kedua. Total chapter ada 6 lah. Okay, so dalam chapter 6 ni kita ada aplikasi untuk integration, yang mana pada video yang lepas saya dah ajar tentang macam mana kita nak buat integration. So hari ni kita nak apply dia kepada real life situation lah. Okay, dalam ni kalau kita perhatikan, kita ada 3 subtopik, area, volume dengan arc length and surface area. Okay, so ini ada sikit introduction. Kita terus pergi kepada area. Okay, macam mana nak mengira integration, menggunakan integration untuk mencari luas. Okay, so kita lihat di sini. Okay, untuk mencari luas, biasanya luas ni biasanya sebab kita ada area, ada kawasan-kawasan yang kita nak carilah. Okay, so dalam kes ni kalau kita perhatikan, kita ada satu box penerangan, yang mana box ni ada 2 bahagian. Okay, kita tengok yang belah kiri dulu. So belah kiri ni grafnya bentuknya macam macam nampak macam normal lah. Okay, yang itu yang di atas ni adalah graf kuadratik masam, kuadratik yang ada maksimum, dan yang satu lagi ni adalah line linear menurun. Okay, so lepas tu kalau kita lihat kat sini, kat tengah-tengah ni adalah R. R tu adalah region yang bounded lah. Okay, region bounded. So makna region bounded tu adalah tempat yang terbounded. Bounded tu maksudnya yang terbatas. Okay, yang terbatas di antara 2 lengkung. Okay, yang kalau kat kawasan yang luar-luar ni tak terbatas, maksudnya dia luas lah, dia tak ada kawasan yang menutupnya. Okay, so macam R ni dia ada kawasan boundednya, ada di dalam ni sahaja. Okay, okay, kemudian kalau kita perhatikan dalam gambar ini dia ada katanya kat sini macam tempat penjuru yang paling tepi sekali. Okey, dia punya end point dia paling tepi sekali. Okey, kalau bayangkan macam katalah ini bentuknya macam bentuk tanah kita. Katalah awak ada sebidang tanah, bidangnya bentuknya macam ni. Jadi biasanya kalau penjuru hujung dengan hujung ni, kita akan letakkan dia punya batu penentunya tu lah, kat mana tanah saya sampai sini, tanah saya sampai sini. Okey, macam tu. Okey, kalau dilihat di sini, 2 bentuk ini, 2 fungsi ini sebenarnya adalah dia yang akan membentuk kita punya bounded regionnya. So kalau dilihat di sini, yang belah atas ni, yang bentuk kuadratik ni disetkan sebagai fx, yang di bawah ni adalah gx, yang line menegak ni. Okey, so yang belah atas ni maknanya garisannya tu berada di atas lah. Okay, garisannya berada di atas. So yang atas ni adalah upper function, dan yang bawah ni adalah lower function. Okay, so nak cari luasnya senang je. So luasnya adalah area, kita pakai simbol A, yang mana nak cari luasnya. Okay, kita ada kat sini, kita akan integratekan daripada end point. Okay, end point yang di sini, di kiri, sehingga end point yang di kanan. Maksudnya end point yang di kiri ni dikatakan sebagai lower limit, A ni lower limit, sehingga yang di sebelah kanan ni adalah upper limit. Okay, okay, lepas tu dalam kita punya luas ni, nak cari dia adalah fungsi mana yang duduk di sebelah atas ni akan ditolakkan dengan fungsi yang berada di sebelah bawah. Tengoklah keadaan dia, gambarnya kalau macam ini maknanya lengkung di atas. Jadi awak kena cari fungsi yang kuadratik, yang lurus di bawah. Bawah adalah fungsi linear, jadi kuadratik tolak dengan linear. Okey, ikutlah keadaannya, kadang-kadang linear tolak kuadratik. Tengok gambar rajahnya macam mana. So lepas kita tolak, okay, kita akan integratekan dia dan masukkan nilai A dan B, itulah macam biasa. So kita akan dapat dia punya luas. Okey,
So, kalau dilihat di sini sebenarnya kalau kebiasaannya, kalau kita ada segi 4 ni, kalau kita nak cari dia punya luasnya, biasanya kita buat X darab Y kan. X darab Y ni sebenarnya adalah panjang darabkan dengan lebar. Jadinya konsep yang di integration ni sebenarnya sama, yang mana A sampai B ni adalah dia punya panjangnya, dengan seterusnya yang satu lagi tempat ni, yang belah sini yang kita tolakkan ni adalah dia punya lebar dia. Okey. Jadi jangan tersalah tolak lah. Kalau tersalah tolak, nanti awak akan dapat lebarnya negatif, yang mana luas tak boleh negatif. Okey. Alright. Kalau kita lihat dekat bawah ni ada tajuknya. Okey. Kalau gambar rajah ni awak tengok bentuknya macam yang gambar rajah pertama ini tadi, kita katakan gambar rajah ini bounded di X axis. Makna bounded di X axis tu adalah kalau awak lihat gambarnya menghadap ke paksi X. Okey. Okey, berbanding gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua di sini di sebelah kanan. Okey, untuk gambar rajah ini kalau dia perhatikan, dia punya shape-nya sama, ada kuadratik dan juga ada linear. Tapi gambarnya berdiri. Okey, berdiri macam ini. So gambar ni dikatakan sebagai bounded dekat paksi Y. Dia macam menghadap paksi Y. Okey. So, kalau kita nak kira kat bila gambar rajah kita berdiri macam gini. Okey, sekarang ni kes kita ni terbalik daripada kes yang sebelah sini. Yang mana kalau yang sebelah sini tadi awak kena cari dia punya endpoint dalam paksi X, tapi kalau gambarnya berdiri kena cari dia punya endpoint di paksi Y. Ni dia. Okey. So, yang di bawah ni adalah lower limit, yang di atas ni adalah upper limit. Okey, C dan D dinamakan kat sini lah. Okey, kemudian C dengan D ni adalah dia punya lebar lah. Okey, dia punya lebar. So, nak cari dia punya panjangnya, biasanya kita kena cari daripada kita punya gambar rajah lah. So, daripada gambar rajah ni, kalau diperhatikan, okey, yang melengkung ni berada di sebelah kiri. Dan juga yang menegak ni berada di sebelah kanan. Okey. Jadinya konsepnya, kalau kita nak cari dia punya lebar kat sini berapa, awak kena minuskan fungsi yang di sebelah kanan. Okey, di sebelah kanan ditolakkan dengan di sebelah kiri. Baru dapat dia punya lebar di dalam ni lah. Okey. So kalau ikutkan kat sini gambar rajah ni, garisan yang linear akan ditolakkan dengan garisan kuadratik. Okey. Okey, macam ni. Okey, right, pilih yang mana right, yang mana left. Lepas tu kita ada limit dia. Lepas tu dia punya yang mana right diminuskan dengan left. Okey. So yang ini gambar yang kedua ni dikatakan bounded di y axis lah. Okey. So kalau perhatikan dekat box ni sebenarnya akan beri perbezaan lah antara macam mana kalau gambar rajah di paksi X, yang macam mana nak kira kalau gambar rajah bounded paksi Y. Okey. Okey, ni adalah stepnya macam mana nak cari dia punya area-nya. Okey. So, yang pertama sekali, dia ada dua bahagian lain. Satu untuk bounded dekat paksi X. Okey, ni paksi Y. Okey, mula-mula sketch graph. Okey, lepas tu determine the bounded region, determine the endpoint. Okey, sketch the graph kita dah belajar dekat chapter 1. Okey, jangan terlupa atau buat-buat terlupa. Okey, di chapter 1 dah belajar macam mana nak lukis graph. Okey, kemudian determine bounded region tu senang je. Bila awak dah lukis graph, pilih kawasan yang terbounded. Okey. Lepas tu C cari endpoint. Okey, nak cari endpoint ni senang je. Cari guna intersection. Cari intersection point. So, akan dapat endpoint lah nanti. Okey, kemudian yang keempat, determine upper dan lower limit. Okey, using vertical line test. Vertical line test ni sebenarnya kalau tak guna pun tak apa. Tolakkan fx dan gx, dan yang kelima cari bounded area. Okey. So, untuk yang bounded paksi Y sama je lebih kurang. Sketch graph, determine bounded region, determine endpoint,
Yang ni bezanya dengan sebelah. Yang ini cari upper dengan lower. Yang ini cari right dengan left. Sebab tadi gambarnya dah terbalik kan. Okay. Lepas tu ditolakkan dan cari area of bounded region. Oh, saya terlupa nak mention, untuk bounded region apabila bounded dekat paksi Y, kiraan awak adalah terhadap dy. Ni lah, terhadap dy. Kalau ini terhadap dx. Normal lah, bila benda tu terbalik, kita kena fikirkan idealnya juga terbalik lah. Okay. Alright, kita nak tengok contoh. Ni adalah contohnya macam mana nak cari dia punya area. So, soalannya biasa akan bagi yang belah atas ni sahaja. Okay. Cari area untuk region bounded by the curve. Okay, kita ada dua curve yang diberi pada kita. So, yang pertama adalah equation kuadratik. Kuadratik masam ni. Kuadratik masam. Macam mana tahu masam? Sebab dia punya x square nya negatif. Dan satu lagi adalah linear menurun. Mana tahu menurun sebab x ni negatif. Okey. Okey, yang pertama sekali kita kena sketch graph. Okey, yang mana sketch graph ni kalau dilihat di sini, kita punya keperluan untuk lukis graf kita adalah endpoint sahaja. Okey, kita nak tahu endpoint sahaja. Jadi, ada beberapa tempat yang wajib tahu dan ada tempat yang tak perlu buat pun tak apa. So, yang pertama sekali kita wajib tahu dia punya shape dia dekat sini. Sekurang-kurangnya awak tahu shape-nya macam mana. Okay. So, shape-nya adalah macam ini. Melengkung, menghadap ke bawah. So, kemudian kita ada dekat sini, saya pun ada tulis if necessary sahaja. Vertex. Okay, vertex ni dia keperluannya agak kurang. Okay, bergantung kepada masalah. Kadang sebabnya kita tak perlukan ketinggiannya berapa. Kita nak tahu dia punya intersection dengan line satu lagi sahaja. So, tak perlu buat pun tak apa. Okay. Lepas tu linear. Ni wajib tahu bentuknya macam mana. Menurun ke bawah ke menaik ke atas. Okay. Lepas tu dia punya titik intersection yang untuk line linear itu juga kalau ikutkan tiada keperluan lah. Okay. Tapi kalau awak nak cari tak ada masalah. Okay. Yang penting ini intersection point. Okay. Intersection point ni sangat penting sebab kita dapat tahu kita punya benchmark, kita punya endpoint dan endpoint dengan endpoint tu lower limit dengan upper limit lah. Okay. So, intersection point ni macam mana nak cari? Senang je, kita dah belajar masa ADMAT dulu. Bila kita ada dua line, kita nak tahu titik mana yang bertindih antara dua line ni adalah dua-dua equation ni, dua-dua sama kan? Tajuknya Y, ini pun Y. Jadinya, isi yang balance tu, yang ni dengan yang ni awak equalkan. 4 tolak X square diequalkan dengan 4 tolak 3X. Macam ni. Okay, diequalkan Y. Kiranya kita ada Y1 sama dengan Y2 lah. Kita equalkan. Lepas dah kita equalkan, kita kemaskan dia. Lepas dah kemaskan, kita cari X nya berapa. Okay, dapat X. Okay, macam biasa kita nak keluarkan dia punya koordinat dia lah. Okay, koordinat dia berapa. So, bila kita dah dapat dia punya intersection point tu, kita dah boleh lukis dalam keadaan yang macam ikut apa yang perlulah. Okay, so tadi kita dah tahu shape dia. Satu melengkung macam ni dan satu menurun ke bawah. So, kita tahu dia punya kat sini endpointnya adalah kosong. Dan sini endpointnya adalah 3. Okay. So, ini gambar ni dia lengkap lah sebab dia ada semua sekali punya koordinat. Okay, kalau ikutkan kita just perlukan titik-titik yang penting sahaja. Okay, kemudian bila kita dah dapat dia punya endpoint, okay, kita determine bounded region. So, bounded region kita kawasan yang terpagar lah. Okay, so ada dekat situ bounded region. Okay, endpointnya adalah 0 dan 3. Okay, vertical line test tu sebenarnya dia macam untuk kita lihat sahajalah. Okay, so
dalam kita punya graf ni, kalau kita perhatikan, fungsi mana yang berada di sebelah atas adalah fungsi, tengok dekat kawasan yang berlorek ni. So fungsi yang di sebelah atas adalah yang melengkung. Melengkung ni sebelah atas, yang ni di belah bawah. Kita dapat beza. Awak dapat bezakan yang mana di atas, yang mana di bawah. Takkanlah awak nak kata linear ni di atas kan? Semestinya yang linear ni berada di bawah. So lepas tu fungsi yang berada di atas akan ditolakkan dengan fungsi yang berada di bawah. Ingat, kalau operasi tolak dan fungsi seterusnya tu panjang macam ini, better awak buat bracket. Saya perasan student suka tak buat bracket, nanti dia salah operasi. So lepas tu darab masuk ke dalam negatif dan kita dapatkan dia punya fungsi lah. So last sekali, area. So area adalah 0 sampai 3 ni adalah end point tadi, 0 sampai 3, dan ini adalah hasil penolakan upper minus lower tu tadi. So lepas tu dapat je fungsi ni, boleh terus integrate. Ni dah integrate, masukkan nilai dan kita dapat dia punya jawapan akhir. Kita ada example A. Kita nak try jawab. Determine area of region bounded by the curve y equal to 12 plus x minus x square and y equal to negative x minus 3. So gambar rajah dah diberi, bounded region pun dah ditandakan pada kita. Sekarang tugas kita adalah kita kena cari berapa. Dalam gambar ni tak ada scale. Tak ada scale, jadi kita tak tahu dia punya end point kat sini berapa, dekat sini pun tak tahu berapa. So kalau kita tengok kita punya step tadi, dalam step tadi tu, kalau kita perhatikan, kita dah berada di langkah yang kedua. Kita dah ada sketch, dah ada determine bounded region pun dah ada. Kita tinggal cari end point sahaja. So end point, kalau kita lihat yang tadi, ni tadi saya ajar, nak cari end point dia kena cari intersection point. So kita akan terus cari dia punya intersection point. So formulanya adalah, kita akan equalkan y1 diequalkan dengan y2. So kita ada 12 tambah x tolak x square disama dengan negatif x tolak 3. So kita ada dekat sini, kita akan pindah-pindahkan lah. 12 tambah x tolak x square tambah x tambah 3 sama dengan 0. Kemaskan 12 tambah 3, 15 tambah 2x tolak x square sama dengan 0. Kemudian faktorkanlah, tekan kalkulator, kita akan dapat dua faktor, iaitu x tambah 3 dan juga x tolak 5. Sama dengan 0. So kita dapat x ada 2 lah. X sama dengan negatif 3. Satu lagi x sama dengan 5. So 2 ni adalah dia punya end point dia lah. Kalau nak cari dalam bentuk koordinat, negatif 3 ni awak masukkan balik ke dalam equation. Sama ada equation ni ataupun yang ni. Dapat dia punya partnernya lah, koordinatnya berapa. So negatif 3 dengan 5 tu semestinya lah negatif 3 ada dekat sini dan 5 ada di sini. So itu dia punya end point. Seterusnya, bila kita dah dapat macam ini, kita kena tengok kita punya gambar rajah. Gambar rajah kita apa yang berada di atas dan apa yang berada di bawah. So kalau kita tengokkan dekat sini, yang berada di atas adalah fungsi kuadratik, bawah adalah fungsi linear. So kita punya fx kita adalah yang berada di atas, 12 tambah x tolak x square, dan gx kita adalah negatif x tolak
3. So kita kena tolakkan lah. Okey, atas tolak bawah untuk dapatkan dia punya lebar dia. Okey, fx tolak gx. So kita akan dapat, kalau kita tolakkan, kita dapat okey, fx 12 tambah x tolak x square minus dalam bracket negatif x tolak 3. Okey, sama dengan 15 tambah 2x tolak x square. Okey, so itu adalah dia punya, ni dia punya lebarnya lah. Okey, so kita nak cari dia punya area dia. So A sama dengan, okay, kita punya endpoint negatif 3 okey, dengan 5. Dalam ni tadi bracketnya adalah 15 tambah 2x tolak x square dx. Okey, so lepas dah dapat ni integrationnya, kita akan integrate lah. Okey, 15 integrate jadi 15x tambah 2x, kalau integrate akan jadi apa? Okey, 2x kalau integrate akan jadi 2x square over 2. Jadi kita masukkan siap-siap, kita dapat tambah x square tambah x square tolak, okey, x kuasa 2 kalau integrate akan jadi apa? X kuasa 3 per 3, masukkan nilai 5 dan negatif 3. Okey, so kita akan masukkan 5. Okey, saya tak tulis kat sini. So kalau kita masukkan 5, kita akan dapat nilai 175 per 3. Lepas tu ditolakkan dengan, okey, kalau kita masukkan negatif 3, kita dapat negatif 27. So jawapan akhirnya adalah 85.33. Okey, unit square. So ni adalah dia punya jawapannya lah. Okey, cuba tengok, fahamkan. Okey, kita tengok example B. Okey, so dalam example B ni sama, kita nak cari area untuk bounded region by the curve y square equal to 4x and y equal to 4 minus 2x. So dalam kes ni, kalau kita perhatikan, dia punya equationnya dekat sini adalah y square sama dengan 4x, yang mana selalunya kita x yang kita square. Okay, so bermakna sekarang ni kes kita ni dia punya kuadratik. Square ni menunjukkan dia masih kuadratik lagi, tapi dia punya keadaan dia telah diterbalikkan. Okay, so kalau kita ada equation x square selalunya graf kita senyum macam inilah. Okay, so dalam kes kita ni, bila y yang square positif, gambarnya akan jadi macam ini. Okay, senyum. Kalau negatif y square, gambarnya akan jadi macam ini. So dalam kes kita yang ini, okay, gambar rajah kita akan jadi dalam bentuk macam huruf C lah. Okay, dan yang belah sini macam biasa, linear menurun macam ini bentuk dia. Okay, so dia punya solution dia, kita nak cari dia punya endpoint lah. Biasanya endpoint, kalau gambar rajah kita tu belum lengkap pun tak apa, kita cari dulu dia punya intersection point. Okay, so dia punya intersection point. Okay, kita akan buat macam ni. Kita akan equalkan y1 diequalkan dengan y2. Okay, so kalau kita kira y1, okay, so bila, sorry, tadi saya lupa mention, kalau gambarnya melintang macam ini, maknanya sekarang kita ni ada case yang bounded dipaksa y lah. Okay, bounded dipaksa y. So lagi elok kalau kita nak cari bila gambar kita berada dipaksa y tu,
kita kena cari dia punya value-value y. Okey, jadinya sekarang ni intersection point kita jangan guna y1 sama dengan y2. Sebaliknya kita kena sebaiknya lah, okey, masih boleh guna y1 sama dengan y2, tapi dia macam kiraan kita kena proceed lagi lah. Okey, kena ditambah kiraannya. Okey, ada lagi baik kalau kita cari gunakan x1 disamakan dengan x2. Okey, sebab kalau kita equalkan x dengan x, nanti kita akan terus dapat dia punya endpoint dalam in terms of y. Okey, jadi yang first ni kita tak nak guna, kita guna terus x1 disamakan dengan x2. So, dalam kita punya fungsi, yang mana x1, yang mana x2, tak kisahlah mana-mana, awak boleh setkan yang di sini sebagai x1, ni sebagai x2. So, untuk x1 nya adalah y kuasa 2 bahagi 4. Okey, dipindahkan dipindahkan in terms of y. So, yang x2 pula adalah, okey, kita akan dapat 4 tolak y bahagi 2. Okey, pusing-pusingkan dia lah, algebra. Okey, so kemudian kita akan buat equation, mudahkan dia punya equationnya. So kalau kes macam ini saya buat darat silang je lah. So kita ada 2 y kuasa 2 sama dengan 16 tolak 4 y. Okey, so kita ada 2 y kuasa 2 tambah 4y tolak 16 sama dengan 0. Okey, so kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2 faktor, iaitu y tolak 2 dan juga satu lagi y tambah 4 sama dengan 0. So kita punya y kita adalah y sama dengan 2, satu lagi adalah y sama dengan negatif 4. Okey, so gambar rajah kita, kalau kita dapat lukiskan dia, gambar rajahnya macam mana? Okey, satu gambar rajahnya macam ni. Okey, gambar rajah yang pertama macam ni, dan line yang kedua adalah garisan linear menurun. So kita akan dapat macam ni. Okey, macam ni ada dua line. So yang sebelah atas, titik intersection yang di sebelah atas di sini adalah berapa? 2 ke negatif 4? Semestinya yang atasnya adalah positif lah. Sini adalah 2, sini adalah negatif 4. Okey, dia punya bounded region ada yang dalam ni lah. Okey, so bounded region ni kita lorekkan. Okey, kita nak cari yang di dalam ni sekarang ni. Okey, sekarang ni bila kita punya bentuknya macam ini, okey, maksudnya dia menghadap ke paksi y, bounded di paksi y, kita kena cari fungsi yang mana kiri dan yang mana kanan. So kalau dilihat fungsi ni dekat kawasan yang kuning ni, awak boleh bezakan lah. Line yang lurus ni berada di sebelah kanan, okey, dan line yang melengkung ni berada di sebelah kiri. Okey, so dia punya area-nya boleh dituliskan sebagai, okey, A sama dengan, okey, dia punya limitnya negatif 4 sampai 2. Okey, yang mana yang right, fungsi yang di sebelah kanan adalah fungsi yang menegak. So yang menegak ni fungsinya adalah 4 tolak y bahagi 2. Dan fungsi yang left adalah yang melengkung. So yang melengkung tu fungsinya adalah y kuasa 2 bahagi 4. Okey, so yang untuk right ni boleh dikemaskan boleh dikemaskan, dia akan jadi 4 per 2 tolak y per 2 sama dengan 2 tolak y per 2. Okey, bila kita nak tolak right tolak left, okey, right diminuskan dengan left, kita akan dapat 2 tolak y per 2 ditolakkan dengan y kuasa 2 per 4. Okey, jadinya sekarang ni kita tak ada boleh yang boleh dikemaskan lah. Jadi kita terus ambil
yang right minus left ni untuk kita integratekan. Okey, untuk kita integratekan kat sini. dy. Okey. So kalau kita teruskan kita punya kiraan kita. Okey, kejap Okey, kalau kita teruskan kita akan dapat dekat sini kita nak integratekan dia, kita akan dapat apa? Bracket 2y minus, okey, y per 2 kalau kita integrate kita akan jadi apa? Y kuasa 2 per 2 darab dengan 2. So akan jadi y kuasa 2 per 4 diminuskan dengan, okey, kalau kuasa 2 akan jadi kuasa 3, y kuasa 3 per 12. Okey, dimasukkan nilai negatif 4 dan nilai 2. Okey, kalau ikutkan jalan kiranya awak kena masukkan substitute saya tak substitute. So kalau kita masukkan 2, kita akan dapat nilai kejap ya, 7/3. Masukkan negatif 4, kita akan dapat nilai negatif 20/3. So akhir sekali kiraan kita akan dapat 9. Dapat tepat 9 unit square. Okey, cuba tengok dan fahamkan. Example C. Cari area untuk region bounded by the curve y equal to x cube and y axis and line y equal to 2 and y equal to 4. Okey, dalam soalan ni dia bagi banyak dia punya curve-nya. Yang pertama ini adalah bentuk cubic. So cubic kita dah pernah tengok dulu, yang mana dia punya grafnya akan jadi macam ini. Lepas tu line y axis. Bila dia katakan line y axis ni, maknanya garisan yang y ni lah. Garisan yang y tu dia ada bounded dia kat situ. Lepas tu line y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, baring macam tu je lah. Kalau ni 2. Dan satu lagi y sama dengan 4. Okey. Okey, bila kita tengok dekat sini, sebenarnya fungsi yang paling penting kita lukis adalah fungsi yang pertama sahajalah. Okey, so dalam kes ni dia tak ada fungsi yang macam kuadratik ataupun linear lain, jadi kita terus lukis dia punya graf. Okey, disebabkan dia ada gunakan paksi y kat situ, saya nak lukis dia punya paksi y sekali lah. So ini adalah paksi y kita, ni adalah paksi x. Lepas tu dia kata dekat situ y sama dengan x cube. So gambar rajah kita ada dekat sini. Okey. Lepas tu seterusnya dia ada y sama dengan 2 dengan 4. So katalah kita ada line dia dekat sini, y sama dengan 2. Bawah sini pula y sama dengan 4. Okey. Lepas tu dia kata yang y axis ni pun dia punya, dia ni juga, dia adalah boundary, dia akan jadi dia punya boundary dia juga. Okey. So sekarang ni bounded region kita ada yang kat dalam ni lah. Inilah bounded region kita yang terangkum antara y axis, garisan x cube, y3, y2 dan juga y4. Okey, so kat sini kita punya R. Okey, dalam kes ni kalau awak tengok gambar rajahnya ni melekat dengan paksi y, so dia boleh dikatakan sebagai bounded dekat paksi x jugalah. Okey, dia macam soalan B tadi. Okey, kita try jawab untuk soalan ni. Okey, endpoint dia dekat mana? Lupa nak cakap tadi. So, dia punya endpoint dia jelas dan nyatalah dia punya endpointnya dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Yang mana endpoint ni semuanya yang atas ni nilainya adalah 2, yang bawah ni nilainya adalah 3. Sorry. Yang bawah. Oh, sorry, saya terbalik.
Yang atas ni 4, yang bawah ni adalah 2. Okey. So yang ni salah tulis Yang ni salah, yang ni salah. Sepatutnya yang kat sini adalah 4, kat sini adalah 2. Okey. So kita cari dia punya area dia. So A sama dengan, okey, endpoint kita adalah 2 sampai 4. Okey, bila gambar rajah kita ni kita tengok macam gini, dia punya keadaan dia, kita sekarang ni mesti cari yang mana right, yang mana left lah. Okey, so yang right kita dalam gambar rajah orange ni, yang right adalah yang melengkung ni lah. Okey, tapi yang melengkung ni sekarang ni dalam keadaan Y jadi dependent variable. Jadi kita kena ubahlah supaya X yang jadi dependent variable dan kita punya kiraan in terms of Y. So kalau kita ubah, R kita akan jadi Y kuasa 1/3. Okey. Dan yang left kita adalah garisan yang dekat sini. Okey, garisan yang dekat sini ni dia adalah dalam keadaan X sama dengan 0. So leftnya adalah 0 lah. Okey. So kita nak tuliskan dekat dalam ni. So right minus left sama je lah, Y kuasa 1/3 sahaja. Y kuasa 1/3 dy. So kalau kita integratekan dia, kita akan dapat Y kuasa 4/3 dibahagikan dengan 4/3 juga, tapi saya terus nak kemaskan bahagi 4, 3 dekat atas, antara 2 sampai 4. So kalau kita masukkan 4, okey, kalau kita masukkan 4, kita akan dapat nilai 4.76. Dan kalau kita masukkan 2 ke dalam Y, kita akan dapat 1.89. Dan jawapan akhirnya adalah 2.87 unit square. Okey. Untuk example D, okey, gambar rajah dah ada. Saya nak student cuba sendiri dapatkan nilai-nilainya. Saya bagi beberapa tips. Okey, so untuk example ini, endpoint yang di sini nilainya adalah 2. Yang dekat sini cari sendiri berapa. Kemudian selepas kiraan, kita akan dapat dia punya answernya adalah 9/2 unit square. Okey, cuba cari, dapatkan dia punya nilai. Ni bounded dekat paksi X gambarnya menghadap paksi X sahaja, dia tak payah gunakan yang paksi Y tu. Okey, selamat mencuba untuk example D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jadi sekarang saya nak terangkan tentang subtopik yang kedua di dalam chapter 6, iaitu volume by cylindrical shells. So sebelum ni kita dah belajar nak cari area luas. Jadi hari ni, sekarang ni kita nak tengok nak cari isi padu pula. Okay. So kita tengok terus dekat box yang bawah ni. Idenya seakan-akan idea bounded area juga. Okay. So kita ada di sini dua kolom, yang mana kolom pertama, okey, word dia lain sikit, iaitu dia pakai word revolve about y axis, satu lagi revolve about x axis. Okey, yang pertama ni berpusing revolve tu maksudnya berpusing 360 darjah di y axis, dan yang kedua berpusing di x axis. Okey. So kalau kita tengok, apabila kita revolve dekat y-axis, berpusing di y-axis, maknanya kita punya value kita pusingannya sahaja di y-axis, tapi dia punya endpoint dia semua masih lagi berada di paksi X. Okay. So kalau kita lihat di sini, okay, dia masih lagi dia punya
endpoint dia tu, okey, dia gunakan X sama dengan A untuk lower limit dan X sama dengan B untuk upper limit. Pusingannya sahaja dipaksi Y. So kalau awak lihat ada satu anak panah kat sini lah, dia berpusing, berputar macam tu. Okey, untuk gambar 2D nya. Okey, kalau awak tengok bawah, bila kita dah pusing, bayangkan kalau macam mesin basuh kalau kita spinkan dia lama-lama, secara ilusinya kita akan nampak dia macam jadi bentuk macam inilah. Okey, dia berpusing laju 360 darjah. So shape 3D nya akan jadi seperti gambar yang di bawah ni. Okey, so nak cari dia punya isi padunya senang je. Kalau awak tengok kat sini, seakan-akan area juga sama je. Bezanya adalah dia pakai simbol V besar untuk volume, 2 pi. Agak-agak 2 pi ni kenapa? Sebab kita ada pusingan ni, dia berpusing, dia buat satu bulatan, so kita akan letakkan 2 pi di depan. Lepas tu kita ada integration A dan B. Okey, A dan B, A hingga B, macam dia punya panjang tadi. Kemudian okey, ni satu lagi tambahan, kita ada X di dalam ni. X perlu didarabkan dengan nilai atas tolak nilai bawah. Upper minus lower kita kena cari, sama macam area, upper minus lower. Tapi lepas kita dah minuskan upper minus lower, kita darabkan dulu dengan X, baru kita boleh integrate terhadap dx. Okey, okey, untuk gambar yang kedua ni, revolve dekat X axis. Okey, berpusing sahaja dipaksi X, tapi sekarangnya sifat graf itu sebenarnya masih lagi dipaksi Y lah. Okey, endpointnya ada di nilai Y kat sini. Okey, so kita akan pakai nilai dia punya endpoint dia, upper limit dan lower limit dia pakai terms lain lah, C dan D, dia pakai Y. Okey, so ini gambar 2D. Kalau dia berpusing dipaksi X laju-laju, lama-lama dia akan jadi macam 3D yang di bawah ni. Okey, dia berpusing macam itu. Okey, so formulanya, okey, bila case-nya macam ini, kita akan pakai terhadap dy lah, terhadap y. Jadi kita ada di sini 2 pi sama macam sebelah 2 pi, diintegratekan antara C sampai D. Okey, kalau tadi kita tambahan X, ini tambahan kita adalah Y, dan dalam bracket ini adalah right minuskan dengan left. Okey, tu antara dia punya beza dia lah. Okey, okey, ni stepnya sama macam area. Bezanya adalah di step yang kelima sahaja. Yang pertama tengok sketch graph, yang kedua determine bounded region, yang tiga determine endpoint, yang keempat determine upper dengan lower. Lepas tu yang kelima cari formula, gunakan formula untuk cari dia punya volume. So step yang kelima sahaja yang tak sama dengan formula area. Okey, so apabila kita punya perkara kita berpusing di paksi X, okey, kita kena jadikan kita punya case kita macam ni. Y become subject to make the story is all about X. Okey, sebab sebenarnya macam saya cakap tadi, ini pusingannya sahaja. Tapi sebenarnya idea dia, kalau idea daripada area, okey, ni umpama bounded at X axis. Okey, cuma tajuk untuk volume dia kata perkataan revolve tu untuk menunjukkan dia berpusing di paksi Y. Okey, tapi idea dia macam area bounded di paksi X. Okey, okey, yang bawah berpusing di paksi X. Bila dia berpusing di paksi X, maknanya kita kena faham bahawa case kita ni sebenarnya berkaitan tentang Y. Okey, so formulanya sama je. Okey, stepnya sama kecuali di step yang kelima. Okey, okey, katakanlah sekarang kita ada contoh revolve about Y axis. Okey, bila revolve about Y axis, kita ingat tadi revolve-nya sahaja di Y axis, tapi case-nya seperti bounded di X axis. Okey, ingat perkataan revolve dengan bounded tu. Okey,
Dia kata by using cylindrical shells, find volume that results when the bounded region of, ada dua equation, is revolve about y-axis. Maknanya sekarang cari volume apabila dua line ini berpusing di paksi y. So gambar rajah dah ada. Yang biru ni adalah equation kuadratik, yang merah adalah equation linear. So bounded regionnya ada yang dekat dalam ni. So dia kata gambar ni berpusing ke tepi. Berpusing di paksi y. Jadinya solutionnya kita tengok gambar rajah kita. Gambar rajah yang diberi pada kita ni dah siap dengan kita punya scale. Bukan, jangan pula setiap kali awak nak buat awak cari intersection tu. Kalau gambar rajah kita dah ada scale macam ni, kita just ambil je lah. Intersection kita adalah 1 dan 3. Macam ni, 1 dan 3 ni kita terima je daripada gambar rajah ni. Kemudian kita kena cari yang mana atas, yang mana bawah. Semestinya yang biru ni garisan kuadratik berada di atas dan garisan merah linear berada di bawah. Jadi kita tolaklah. 4x tolak x square minus 3. So kita dapat kat sini 4x minus. Kemudian volume. Tengok volumenya, formulanya adalah V untuk volume 2 pi disebabkan ada pusingan dekat situ 360 darjah. 1 sampai 3 adalah endpoint. X ni formula wajib tulis, wajib guna, dan didarabkan dengan nilai yang dah ditolak tadi. Kemudian step yang kat sini, jangan terus integrate je kat sini. Awak kena kemaskan dulu fungsi awak ni. So bila awak darab masuk ke dalam, kita dapat 4x square minus x cube minus 3x. Lepas je dah cantik macam ini, clear, dah tak ada apa operasi darab. Terus integrate. Integratekan dia. Masukkan nilai 3, masukkan nilai 1, diminuskan, dan kita dapat jawapan akhir dalam bentuk macam ni, 16/3 pi. So boleh tak kalau kita tak nak tulis macam gini? Boleh. Awak ada beberapa option. Yang pertama, tak nak tulis dalam pembahagian macam ini, awak boleh gunakan decimal places. 16 bahagi 3 dapat 5.33. So kita ada option yang lain. Awak boleh tulis berapa? 5.33 pi. Kalau tak nak juga macam gini, pi nya awak boleh darab masuk siap-siap. Darab masukkan siap-siap pi, dan awak akan dapat jawapannya adalah 16.76 unit cube. Unit kuasa 3 sebab dia adalah volume. Mana-manalah awak nak tulis cara yang macam mana pun diterima selagi dia sama nilai lah, seerti. Example E. Use cylindrical shells to find volume that results when the bounded region of these two equation is revolve about y-axis. Refer the figure below. So gambar rajah dah diberi kat kita. So dalam gambar rajah ni, kalau kita perhatikan endpoint dia, gambar ini berpusing di paksi y. Jadi kita kena buat kiraan terhadap x. So dekat sini nilainya adalah 1. Dekat sini 0. So endpoint dah tahu. Fungsi mana yang belah atas adalah yang warna biru, yang belah bawah adalah yang warna merah. Jadi saya nak terus masukkan ke dalam formula volume. So kita ada V sama dengan, kita ada 2 pi. Endpoint kita adalah 0 sampai 1. Dalam ni ada x. Sekarang fungsi yang di sebelah atas, adalah yang warna biru. Yang warna biru adalah square root x. Diminuskan dengan fungsi yang berada di belah bawah adalah fungsi merah x dx.
Okey, ni sekali jalan lah, sekali jalan dalam apa tu, tak ada kiraan luar lah, saya terus masuk dalam formula. Okey, sambung kat tepi sini. So sama dengan 2 pi 0 sampai 1. Okey, kemaskan dulu formula ni. Sini ada 1, x kuasa 1, sini x kuasa setengah. Jadi formulanya akan jadi x kuasa 3/2 tambah dia punya powernya 1 tambah setengah. Okey, ditolakkan dengan x kuasa 2 dx. Okey, so teruskan kiraan. Dah siap kemaskan baru boleh integrate 2 pi. Okey, ini kalau kita integratekan, tambahkan dengan 1 dan letakkan di bawah, kita dapat x kuasa 5/2 dibahagikan dengan 5/2 juga. So bila bahagi dengan 5/2 nanti dia jadi terbalik kan, 5/2 tolak x kuasa 3/3, masukkan 0, masukkan 1. Okey, so sepatutnya awak kena tulis dia punya kemasukan nilai tu. So saya tak tulis 2 pi. Okey, kalau kita masukkan 1, kita akan dapat nilai 1/15. Masukkan 0, kita dapat 0. So jawapan akhirnya adalah 2/15 pi unit square. Sorry, unit cube. Okey, dia adalah volume, kena cube lah. Okey, so cuba tengok, fahamkan. Kita pergi ke example F. So dalam example F ni kita nak cari volume untuk bounded region berpusing di paksi Y. Masih lagi di paksi Y, kita fokus paksi Y dulu. Okey, so dia tak bagi gambar rajah, kena lukis. Okey, so fungsinya nampak mudah. Y sama dengan x square dengan Y sama dengan negatif x. So y x square macam ini gambar rajahnya, dan ini adalah gambar menurun. Okey, macam ini. Okey, jadinya daripada sini kita kena carilah intersection point-nya. So kita akan cari dia punya intersection point. Okey, so nak cari intersection point-nya, disebabkan dia berpusing di paksi y axis, pusingannya sahaja di y axis, tapi dia punya menghadapnya, dia akan menghadap paksi x lah. Okey, jadi kita akan equalkan y1 dengan y2. Okey, so daripada situ kita punya equate kita x square sama dengan negatif x, pindah faktor dan kita akan dapat nilai x. Kita ada dua nilai x sama dengan 0 dengan x sama dengan negatif 1. Okey, so gambarnya macam mana, kita try lukis. So jadinya untuk yang kuadratik, gambarnya ialah, okey, so gambar kuadratiknya melengkung hijau, melengkung yang ni, apa saya cakap ni, dan yang linear menurun macam ini. Okey, saya dah siapkan. Okey, so dia punya nilainya, kita yang kecil semestinya di sebelah kanan lah, di sebelah kiri sini negatif 1, sini 0. Okey, tu dia punya endpoint dia. So bounded regionnya ada kat sini, dalam ni. So seterusnya kita boleh tandalah yang mana bounded region kita, situ R. Okey, kemudian kita nak cari dia punya volumenya. So kita ada V sama dengan 2 pi. Okey, berapa nilai endpoint dia? Negatif 1 sampai 0. X.
Okey, dalam ni tadi adalah formulanya adalah upper minus lower. So kalau kita lihat garisan yang lurus berada di atas. Okey, so kita ada yang lurus tu nilainya adalah negatif X. Diminuskan dengan yang di sebelah bawah. Bawah adalah yang kuadratik, X square dx. Okey, so kita kemaskan dulu kita punya fungsi. Okey, kita kemaskan dulu, darab masuk dulu 2 pi negatif 1 sampai 0 negatif X square minus X cube dx. Okey, dah kemas dia macam tu, dah tak ada operasi darab, kita dah boleh apa ni, integrate lah. So kita dapat negatif X kuasa 3/3 tolak X kuasa 4/4 antara negatif 1 sampai 0. Okey, seterusnya 2 pi. Okey, kalau kita masukkan 0, semestinya kita dapat 0 minus. Okey, kalau kita masukkan negatif 1, kita akan dapat 1/12. Okey, so daripada sini kita dapat nilai jawapan kita ada negatif negatif pi per 6. Okey, so macam kita sedia maklum, kita tak boleh jawapan kita, volume kita dalam negatif lah. Tapi kalau kita dapat, apa yang perlu kita buat adalah kita kena kembali ke atas sekali kita punya kiraan volume kita. Apa yang perlu kita tambah adalah kita kena tambah line modulus. Okey, kena tambah modulus di semua kiraan kita, so untuk positifkan dia. Okey, tambah modulus kat situ. So jawapan akhirnya akan dapat pi per 6. Agak-agaknya kenapa dia dapat negatif pada awalnya? Okey, kalau awak lihat dekat awak punya gambar rajah ni, gambar rajahnya kosong dekat sini. Okey, kosong di sini. Lepas tu sini adalah negatif 1. Okey, so kalau ikutkan, kalau kita letakkan paksi, okey, kita letakkan paksi katakanlah sebenarnya kita punya gambar rajah tu duduk di tempat yang kuadrannya yang di bahagian kiri. Okey, di bahagian kiri paksi. Sini. Ni dia punya paksi X. Paksi kat sini. Okey, gambar rajahnya ni berada di paksi kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua ni keadaan dia adalah kita punya X kita negatif. Okey, jadi memang boleh jadi kiraan kita akan dapat negatif lah. Okey, tapi jangan expect pula setiap kalau gambar rajahnya dekat kuadran 1 dapat negatif, maknanya itu awak yang salah kira. Kalau kuadran 1, gambar rajahnya berada di kuadran 1, selalunya jawapannya akan automatik dapat positif teruslah, tak payah tambah simbol modulus lah. Okey, so cuba fahamkan untuk example ini, example F. Untuk example G, okey, example G dia ada bagi equation berpusing di paksi Y. Gambar rajah juga dah diberi. Saya nak minta student cuba sendiri soalan ni. Cuma kita akan bincangkan sikit sahaja. Okey, untuk soalan ni dia punya end point dia adalah bounded region dia nak yang dekat sini je kat sini sahaja. Dia ada tandakan R kat situ. Kalau ikutkan yang sebelah sini boleh jadi region juga, bounded region juga, tapi kita just letkan yang ni je lah kita nak R yang ada R je. Okey, dalam gambar rajah ni kita punya nilai lower limit kita adalah kat sini. Okey, 0.5 dan upper limit kita adalah 2. Okey, lepas tu kita dapat lihat dekat gambar rajah kita ni, dia punya fungsinya yang mana atas adalah line yang warna merah berada di atas.
dan line biru berada di bawah. Okey, jadinya awak just perlu gunakan limit ini, nilai endpoint yang dua ni. Lepas tu masukkan dalam formula yang merah minuskan dengan yang biru. So jawapan untuk volume untuk kes ini adalah, saya tuliskan 4.78 pi unit cube. Okey, cuba try dapatkan dia punya jawapannya. Senang je, insya-Allah boleh dapat. Okey. Okey, kalau kita perhatikan, kemudian kita ada dekat sini, kita ada nota untuk pusingan di x-axis. Okey, kita berada di muka surat. Muka surat berapa? Muka surat 133. Okey, muka surat 133 ni untuk contoh x-axis pula. Okey, apabila dia revolve dekat x-axis contohnya, so kita ada dia punya soalan dia dekat sini. Okey, nanti dia akan katalah revolve dekat x-axis, refer figure. So gambar dah ada. So dalam gambar ni kalau kita tengok dia akan berpusing ke bawah lah, berpusing ke bawah. Okey, macam mana gambar ni? Kalau kita jadikan gambarnya 3D, gambarnya akan jadi lebih kurang macam ni lah. Macam ni. Lepas tu macam ni. Dalam ni berpusing banyak-banyak kali. Okey, macam pasu bunga macam tu. Okey, pusing macam washer kan. Tengah-tengah ni dia punya paksi X. Okey, so dia punya step dia, kita akan check dia punya end point. Okey, disebabkan gambar rajahnya berpusing di x-axis, kita kena ingat kita punya kiraan sekarang ni bounded dekat y-axis. So kita kena cari dia punya nilai y lah pula. Okey, so dia punya nilai end point dia adalah 0 sampai 4. Okey, kemudian kita kena cari yang mana right, yang mana left. Yang mana right semestinya warna merah ni dekat kanan lah. Awak takkanlah awak cakap yang ni sebelah kiri. Okey, bounded region kat tengah. Okey, mestilah yang kiri dia yang warna merah dan yang biru ni di sebelah kanan dia. Okey, so dekat sini kalau awak lihat equationnya diberi in terms of y. Okey, jadi kita kena ubahlah supaya kiraan kita tu biar x jadi tajuk. So bila x jadi tajuk, kita ada square root y. Okey, so daripada situ kita akan tolaklah right minuskan dengan left, 2 minus square root y. Okey, dapat je nilai tolak ni, kita akan masuk dalam formula. So formulanya adalah 2 pi 0 sampai 4 dia punya limit. Y ni formula 2 tolak square root y daripada hasil tolak yang di atas tadi. Okey, lepas tu kita kena darab masuk dulu 2y dan jadi y kuasa 3/2. Okey, kemudian kita akan integrate kan. Okey, lepas integrate ni dia kemaskan lah. Kalau saya terus je ni, kemaskan, masukkan siap-siap. Okey, kemudian kalau lihat dekat sini dia ada adik masukkan nilai apa tu, nilai upper limit dulu, masukkan 4. Lepas tu masukkan nilai bawah tahu kalau masukkan terus dapat kosong, dia terus kosong, dapatkan nilai tolaknya dan darabkan dengan 2 pi. So itu dia punya jawapannya lah. Okey. Okey, soalan yang terakhir, example H. So dalam example H ni dia tanya cari volume untuk bounded region untuk x-axis lah, berpusing di x-axis. Okey, so gambar dia dah bagi. So bila berpusing di x-axis, kita kena ingat kita bounded di paksi y. Jadi kita kena cari end point-nya. Dekat sini end point-nya adalah 0. Yang atas ni adalah 1. Okey, so dia punya volume dah tahu dah, dia punya end point dia. Okey. So, seterusnya kita kena cari yang mana kanan, yang mana kiri. So, fungsi yang biru ni adalah fungsi yang berada di kanan. Okey. So, nilainya dia bagi yang ni. Tapi kita kena buat, kejap lagi kena fungsinya adalah terhadap dy.
Jadi kita kena ubah supaya x jadi tajuk. So kita ada square root y minus, okey, yang bawah ni x sama dengan y. Okey, dan kita akan kemaskan dia. Dia seakan-akan di soalan sebelum ni tadi. Okey, y kuasa 1 darab y kuasa 1/2, kita akan dapat y kuasa 3/2 tolak y kuasa 2 dy. Okey, so sekarang dah boleh dah integrate 2 pi y kuasa 5/2 per 5 2 tolak y kuasa 3 per 3. Masukkan 1, masukkan kosong. Okey, 2 pi. Kalau kita masukkan 1, kita akan dapat nilai 1/15. Masukkan kosong, dapat kosong. So jawapan akhir dia adalah 2/15 pi unit square. Unit cube, sorry, salah cakap je. Okey, so cuba fahamkan, tengok satu demi satu macam mana kiraan dia. Okey, so kita stop dekat example H sahaja. Okey, so selamat mencuba. Okey guys, saya nak bagi beberapa nota. Yang pertama sekali, untuk chapter 6, kita akan skip beberapa example. Skip example I double star. Lepas tu kita juga selain I, apa lagi yang kita skip? Skip example J double star. Selain tu ada lagi satu, kita skip example K double star. Okay. Dan last sekali kita skip subtopik 6 point berapa? 6.3. Okey, so ada 4 perkara yang kita skip. Bila skip ni maknanya kita tak ujilah di mana-mana assessment. Kita fokus kepada yang paling penting sahaja, iaitu area dan juga volume. Okey, so untuk keseluruhan chapter 6 ni nampaknya dia agak pendek. Ada 2 sub sahaja, tapi student kena try untuk buat exercise lah. Ada soalan tutorial, boleh cuba. Okey, so selamat mencuba. Kalau ada yang tak faham, macam biasa, saya open student untuk email kepada saya, nurhana@uthm.edu.my. Kalau ada apa-apa masalah, nak tanya, tak faham, cuma student macam kalau mungkin segan nak email kat saya, saya open, terima apa-apa soalan dan saya akan respon lah. Okey, tapi lagi baik kalau student masa nak tanya tu, student bagi juga gambar apa yang student dah cuba buat. So saya boleh tanda di situ, saya boleh cakap yang mana salah, yang mana betul, yang mana kena repair. Okey, so itu sahaja untuk chapter 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.